Okey, selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua usahawan Syom. Semua dah makan, selesai makan malam, semua dah relax, sit back untuk uh, bersedia untuk kita terima ilmu, okey? Terima ilmu untuk Syom punya business plan dah. Boleh bagi sikit sambutan? Semua dapat dengar JN dengar dengan jelas? Okay, thank you so much. Kalau sesiapa yang tak clear, okay, boleh raise up. Memang kita dapat baca semua komen-komen yang tunjuk dekat sini. Okay, seperti Syafiq yang cerita tadi, sebelum saya hand over kepada Mr. Ng, okay, kita punya Customer Service Assistant Manager, saya nak ambil peluang sikit untuk berkongsi dan membuka minda kepada semua Shompreneur yang hadir pada hari ini. Tahniah, tahniah kepada anda semua yang hadir pada malam ini sebab nak jadi seorang usahawan Shom yang berjaya, kita kena pastikan kita boleh kuasai ilmu untuk marketing plan. Okay. Mungkin untuk malam ni, untuk sesetengah maybe yang baru ke, okay, ataupun belum mahir lagi, mungkin akan rasa teknikal sangat. Okay, tapi I rasa ini adalah peluang. Okay, dan juga ini adalah apa yang kita harus belajar bila kita sertai keluarga Syom. Okay, kalau ada sesiapa yang tak faham, okay, lepas mendengar sesi pada malam ni, anda masih berpeluang untuk merujuk kepada customer service dan kita boleh aturkan sesi kelas secara fizikal. Seperti yang kita anjurkan sebelum tu, Sabtu yang lalu, memang kita anjurkan sesi kelas fizikal, memang banyak membantulah. Okay, sebab untuk semua berpeluang untuk tanya di depan. Okay, boleh kita boleh check juga. Okay, sorry sebab I punya kamera dia dekat keyboard. Okay, sebab dia punya laptop agak pelik sikit lah. Lebih baru punya laptop. That's why dia punya kamera dekat bahagian keyboard sana. That's why I nak pandang juga slide, nak jaga juga kamera dia agak cacat sikit lah kalau nak tengok, hanya tengok fokus pada kamera, okay? Tapi jangan risau. Okay, jangan risau. Yang penting dengar apa yang kita nak sampaikan. Okay? Jangan risau. Datang event boleh jumpa I. Datang HQ untuk lawak I. Okay, tak ada masalah. Okay, untuk sesiapa yang semua yang hadir pada malam ni, okay, tahniah. Okay, saya nak cerita sikit untuk malam ni. Yang penting, I nak sampaikan message. Okay, sentiasa kena kaji. Sentiasa kena kaji dan juga sentiasa kena fahami. Okay, kena fahami business plan untuk Syom supaya anda kita boleh ada peluang untuk kita optimalkan kita punya bonus dekat Syom. Faham? Ini sangat penting. Ini sangat penting. Okay. So, sebelum kita bermula, okay, dekat Syom, I nak buatkan sikit pengenalan, okay, sebelum kita masuk ke topik yang lebih teknikal, okay, tapi juga sangat-sangat penting untuk sesi pada malam ni. Saya nak jelaskan kepada semua Shompreneur, terutamanya yang baru sertai keluarga Syom. Syom adalah sebuah syarikat yang sentiasa menyediakan satu platform untuk kita membina keusahawanan, dan juga memberikan satu tawaran produk yang kualitinya yang sangat tinggi dan juga memberi kebaikan kepada kesihatan. Ini adalah konsep di mana Syom nak sediakan satu platform perniagaan untuk semua orang. Untuk semua orang dapat membina dan juga belajar bagaimana menjadi seorang usahawan. Tanpa mengira latar belakang sama ada anda berpengalaman ke atau anda tak ada pengalaman. Ini pun sangat-sangat penting dekat sini lah. Sebab kita layan semua orang seperti biasa, semua sama, kita memberikan yang terbaik kepada anda semua. Di dekat Syom sini, kita pun sentiasa membina ataupun menawarkan banyak sangat peluang
peluang untuk membina kesihatan, peluang untuk kita mencipta kekayaan, dan juga untuk peluang untuk kita menjaga kecantikan, sentiasa nampak ceria, okay? Sebab kita adalah satu big family yang sangat-sangat penyayang lah, dan juga sentiasa memberikan support kepada setiap usahawan shop. Okay? Dan next, demi menjadi seorang usahawan shop yang berjaya, okay, dekat sini saya nak pesan dan juga nak mengingatkan semua usahawan shop supaya menguasai 4 killer. 4 key pillar, kita panggil tunggak, 4 tunggak utama lah. 4 key pillar untuk shop. 4 key pillar. First, anda mesti kenali latar belakang shop. Mesti sangat-sangat kenal. You kena tahu siapa company yang anda join. Macam mana dia punya company punya latar belakang. Anda perlu kuasai. That's why untuk sesiapa yang baru sertai kita punya Diamond Convention, memang kita memberikan input yang sepenuhnya lah untuk anda menguasai 4 key pillar shop. Okay, tapi untuk yang tak sempat untuk sertai Diamond Convention 2 minggu lepas, jangan risau. Sean pun akan anjurkan sesi online untuk kita memberikan input yang sama, dan juga untuk kita memberikan satu support supaya lebih ramai orang akan lebih kenali Sean dari segi latar belakang semua. Okay. Dan second, kita juga nak pastikan kalau nak berjaya dekat Sean, anda kena kuasai produk. Okay, dekat Sean kita ada lebih daripada 600 produk. Okay, yang menjadi pilihan anda. Okay, dekat Sean kita pun tiap-tiap bulan kita ada anjurkan kelas Zoom. Okay, supaya anda boleh menambah baik ilmu anda dan untuk memberikan banyak inspirasi dari segi produk approach, produk konsep, supaya anda boleh kuasai, boleh master produk shop. Ini sangat penting sebab you kena tahu apa yang anda sedang jual. Anda sedang promote bagaimana untuk target audience yang berlainan, apa kata-kata anda kepada semua target audience yang berlainan. Ini pun sangat penting. Ini pun sangat penting. That's why jangan lepasi Zoom class Syam, kena sentiasa follow. Sebab kita sentiasa memberikan banyak-banyak input yang berlainan. Mungkin kadang-kadang you akan nampak, kenapa produk ini diulangi? Okay, dia diulangi tapi dia dibentangkan dari segi aspek yang berlainan. Okay, that's why ini aspek ini semua pun penting. Sebab mungkin dia disebabkan certain masalah kesihatan, that's why kita nak anda semua lebih faham. Ataupun untuk target audience yang berlainan. Okay, target customer yang berlainan, kita ada approach yang berlainan, di mana anda juga perlu kuasai. Dan untuk sesiapa yang mungkin sibuk ke atau terlepas pandang, jangan risau. Setiap sesi Zoom kelas, memang kita akan simpan satu rekod dekat YouTube. Okay, dekat YouTube Sean. Okay, pastikan anda sertai dan subscribe kita punya YouTube. Okay, supaya bila saja ada video baru upload, okay, anda mendapat notifikasi. Okay, jadi anda tak akan terlepas pandang lah. So, kalau anda nak buat ulang kaji, nak belajar bagaimana jadi seorang speaker, anda juga juga boleh buat ulang kaji dari situ. Okay, memang kita simpan full produk punya recording memang dekat situ. Okay, setakat ini semua boleh follow. Okay, so next, dan juga kita tahap macam sekarang, marketing plan. Okay, so kita kena kuasai marketing plan. Okay, jadi bagaimana kita nak fahamkan cara untuk kita maksimiskan kita punya bonus, bagaimana kita nak jaga kita punya network, dan bagaimana kita nak masuk sistem untuk pantau kita punya perkembangan dan juga performance. Kalau anda adalah team leader, anda adalah team leader, pastikan setiap anak buah yang anda baru masuk, kena kuasai sistem. Mereka kena tahu tiap-tiap hari check-in kita punya sistem, pergi tengok bahagian mana mereka kena tahu. Jadi, bila anda tiap-tiap hari masuk sistem kita untuk pantau perkembangan anda atau kita punya kata prestasi kita sendiri kan, jadi kita boleh buatkan dia sebagai satu goal setting.
That's why anda tahu apa ranking, you punya goal setting macam mana. Apa yang anda perlu capai atau perlu monitor. Ini nanti Encik Eng akan ceritakan lah. Okay, so buatkan sikit nota. Okay, dan ini file semua nanti kita juga akan edarkan lah untuk kebaikan untuk semua untuk belajar. Okay, so ini adalah kepentingan untuk kita belajar sistem. Okay, dan juga kita tahu tentang kita punya business plan. Next, dan juga dekat Shom kita sentiasa ada sistem education dan juga mentorship system. Dekat Shom kita sangat terkenal dengan banyak mentor yang hebat-hebat. Okay, that's why kita hanya perlu duplikasikan kita punya mentor punya gerak kerja. Okay, I rasa team masing-masing pun ada sistem yang berlainan. So dekat sini memang Shom pun akan anjurkan pelbagai jenis punya training dari segi skill set. Kita pun ada digital punya skill set. Contoh kalau kita lancarkan satu sistem baru ataupun contoh kita lancarkan TikTok affiliate, okay, kita pun akan ajar. So ini juga dikira sebagai satu sistem pendidikan lah. Okay. Dan juga kalau kita memang ada event dan juga kita ada motivation training, ada leadership training, ini juga adalah sistem education yang kita tawarkan kepada setiap usahawan shop. Okay. Dan mentorship system, I rasa anda masa sertai Shom dah dididik oleh kita punya mentor, upline, team kan. So ini juga satu sistem yang sangat hebat dan sangat kukuh sebab setiap mentor dekat sini dah bertahun-tahun dan mereka dah berpengalaman yang sangat-sangat bagus lah, dah sangat lama dekat Shom. Okay, so ini kita boleh belajar daripada mereka. So secara ringkasan nak jadi seorang usahawan yang berjaya, okay, kita mesti memiliki ilmu daripada 4 tunggak yang penting ni. Okay, company background kena faham, okay, latar belakang Shom kena faham, cara how Shom runs the company, okay, dan juga kena ketahui dengan sejarah, okay, produk ilmu, katakan business plan pun sangat penting. Kemudian sertai segala ilmu, sesi ilmu yang Shom tawarkan ataupun ambil bahagian dalam setiap sesi ilmu, okay, yang dianjurkan oleh mentor anda. Okay, ini sangat penting. So, next, okay, I buatkan sikit satu ulasan yang sangat ringkas sebelum kita bermula. Untuk yang baru join kita, okay, selamat datang ke keluarga Shom. Okay, dengan setinggi-tinggi aluan kita tawarkan kepada semua yang baru join. Okay, kita nak cerita sikit latar belakang Shom. Shom Sajidah Hi.O ditubuhkan pada tahun 1992. So, kita ada merupakan sebuah syarikat homegrown. Okay, homegrown Malaysian Direct Selling Company, di mana kita ditakluk di bawah Direct Selling Association of Malaysia. Kita merupakan, kita panggil pioneer batch lah. Pioneer batch yang pertama sebagai senior dalam industri direct selling Malaysia. Okay, dekat Malaysia yang berdaftar secara sah di bawah kerajaan Malaysia. Dan selama tahun ini kita akan meraihkan ulang tahun yang ke-31. Okay, sekelip mata saja dah 31 tahun. Dah banyak kita lalui bersama dan dalam 31 tahun ni kita dah banyak ada produk kita lancarkan kepada market. Dekat saja untuk kita punya market, setakat ini kita dah ada lebih daripada 600 SKU lah. Item, maksudnya lebih daripada 600 produk. Okay, dekat Shom anda boleh pilih. Kita ada produk kecantikan, produk makanan, minuman, okay, household produk, kegunaan rumah dan juga kegunaan dapur, kegunaan tandas, okay, macam-macam kita ada produk dekat Shom. Dan Shom sentiasa akan mengejar ataupun mengikut perkembangan semasa dan memberikan formula yang terbaik, dan kita akan upgrade ikut permintaan ataupun kita ikut trend lah, ikut trend
ikut trend market supaya kita memberikan yang terbaik, solusi yang terbaik kepada anda semua dari segi kesihatan, kecantikan ataupun dari segi kegunaan di rumah. Okay? Memang best untuk semua produk Shom. Memang saya satu rumah pun guna Shom punya produk. Okay, so ini adalah brand-brand jenama yang utama anda boleh jumpa dalam Shom. Kita ada macam-macam produk yang sangat best. Anda boleh pilih menjadi core produk anda. Okay, dan setiap produk memang anda boleh belajar. Kita memang tawarkan sesi ilmu untuk anda belajar. Okay. Okay, di sini saya juga nak ceritakan sikit, buatkan sikit ringkasan dan juga pengenalan dari segi marketing plan, dia punya konsep. Marketing plan Shom dah 30 tahun, okay, dekat market. Okay, kita ada beberapa, kita katakan secara ringkas lah. Kita ada 5 keunikan. Okay, sebagai seorang yang baru, anda boleh ingat 5 keunikan ini. First, kita punya business plan ni memang kita mengamalkan accumulative point system. Maksudnya, point yang anda dapat dekat sini memang dia akan berkumpul secara cumulative. Okay, maksudnya dia tak akan putus. Okay, memang dari day 1 sampai berapa mungkin 10 tahun kemudian, pengiraan dari segi point itu memang kita berasal daripada hari yang pertama. Kita katakan accumulative point system. Okay, dia tak akan flash. Okay, maksudnya dia tak akan macam bulan depan. Okay, kalau anda tak capai peringkat sales target macam ni, okay, akan jatuh. Okay, kita ataupun akan tolak you punya percentage. Tidak. Memang ini satu kelebihan yang sangat-sangat best dekat Shom sini lah. Sebab kita akan mengambil kira dari day 1 anda join sampai sekarang. Okay, so ini juga sangat sesuai untuk rakyat Malaysia. Terutamanya dekat Shom kita ada banyak part-timer, ada suri rumah yang nak macam mungkin nak balance up dia punya nak jaga rumah, nak juga buat extra income kan. Okay, memang kena ada satu keseimbangan macam tu. So that's why sini kita sangat considerate. Memang kita bagikan platform yang kita mengikut pengiraan daripada day 1 sampai bila-bila. Okay, memang akan cumulative. Okay, yang kedua, kita punya keunikan yang kedua. Okay, ini Encik Eng akan cerita lebih detail. I ceritakan satu konsep supaya semua orang boleh buka minda. So nanti bila Mr. Eng cerita sampai bab ni, anda boleh senang ingat tau. Senang ingat dan juga boleh buka minda anda. Okay, so nak naik pangkat dekat Shom, okay, pun senang. Sebab dia bukan hanya satu jalan saja. Dia tawarkan pelbagai jalan untuk anda naik pangkat. Okay, so okay, you boleh naik pangkat dengan cara personal sales sendiri ke, contoh 20,000. Ataupun you boleh naik pangkat, okay, mungkin you ada seorang, you dapat memupuk ataupun train up another SM macam tu. Ada pelbagai jenis cara untuk membantu anda naik pangkat. Certain marketing plan yang kita boleh jumpa dekat market, mungkin dia hanya satu jalan. You mesti compulsory ataupun wajib, you mesti buka berapa line. Okay, hanya satu jalan saja untuk naik. Tapi dekat sini kita tawarkan multiple route, perkembangan network masing-masing lah. So sebab bila kita rekrut seorang masuk jadi anak buah kita tak pasti okay macam mana, mungkin dia cepat, mungkin dia slow. So kita ada berbagai jenis punya cara bagi dia naik pangkat. So ini adalah keunikan yang kedua lah. Okay, ketiga. Okay, enduring network. Apa artinya enduring network? Maksudnya kita bila saja anda join network ni, network tu akan menjadi network yang long lasting. Apa arti long lasting? Dia boleh diwarisi juga. Okay, contoh nanti hari mungkin I dah sampai usia dah tua, I dah 50 tahun. Okay, I kerja dekat, I bersama Shom. Okay, tapi kemudian
kita nak mewarisi kita punya bisnes kepada cucu saya, anak saya, boleh tak? Boleh. Okay, boleh. Dekat Shaw memang boleh. Okay, dekat Shaw memang boleh. Maksudnya bisnes Shaw boleh diwarisi. Okay, ini sangat-sangat best. Dan juga kita punya family tree network, okay, dia tak akan putus. Okay, dia tak akan putus. Dia memang network yang long lasting. Okay, dan untuk keunikan yang keempat, apa yang best dekat sini? Dekat sini kita hanya tawarkan peluang untuk naik pangkat. Kita tak akan jatuhkan pangkat. Okay? Kita tak akan jatuhkan pangkat, kita hanya memberi peluang untuk naik pangkat saja. Jadi kalau anda dah naik SM, okay? Ataupun anda nak naik SSM, tapi mungkin I pergi berpantang sebab lepas bersalin, okay, I temporarily, I rest 2 bulan untuk berpantang. Lepas tu, I nak balik untuk aktif, untuk buat balik I punya business. Memang boleh. You tetap SSM. Okay, dia tak akan flush lah. You punya percentage pun tak akan jatuh. Best tak? So, ini memberikan banyak flexibility dekat sini dan kita memang menghargai dari day one you punya contribution sampai sekarang. So, ini adalah kelebihan untuk business Shaw. Setakat ini semua boleh follow? Boleh kan? Okay, so untuk kita punya rakan-rakan baru, memang ini adalah konsep. 4 konsep bila you nak cerita dekat prospek baru, inilah konsep yang anda perlu lock dan cerita kepada mereka. Okay. Okay, dan last sekali, unlimited income. Maksud I dekat sini, unlimited income, dekat Syam sini, memang kita tak ada had dan limit. Kalau hari ni, you nak bina maybe 10 kaki. Boleh tak? Boleh. Okay. Kalau anda memang boleh jaga, okay, memang kita tak akan limit. Sebab certain network, dia akan limit, dia boleh buka sampai mungkin lebih kurang berapa kaki saja ataupun berapa network saja. Tapi dekat sini, kita tak ada limit. That's why bila tak ada limit, memang you boleh kembangkan network lah. Okay, tak ada masalah. So, ini adalah satu kita panggil kita punya kehebatan dan juga kelebihan untuk marketing plan kita. Okay, setiap syarikat ada marketing plan masing-masing. Okay, so kita yang penting kita kena tahu konsep dulu. Okay, so I ulangi konsep yang penting kita memang cumulative point system. Dari day one kita akan mengumpul setiap PV yang anda berjaya kumpul sampai ke bila-bila. So from day one you boleh trace back berapa sales yang anda boleh dapat dekat situ, dan ini juga menentukan apa ranking anda dan kita tak akan jatuhkan ranking anda. Okay? Dan bila nak naik pangkat, kita juga tawarkan pelbagai jenis punya cara untuk anda naik pangkat. Dia bukan satu jalan mati lah. Bukan hanya satu jalan saja. Dia ada a few cara untuk bagi anda naik pangkat. Dan kita punya network memang enduring network. Maksudnya network yang long lasting. Anda boleh mewarisikan bisnes anda kepada anak anda, kepada spouse anda, pasangan anda, kepada cucu anda. Okay, that's why apa yang kita tuju, okay, adalah satu corporate yang berkukuh lama dekat Malaysia. Okay, that's why dari day first anda join, anda boleh mewarisikan bisnes anda kepada generasi anda yang lebih muda. Okay, ini memang tak ada masalah. Okay, dan juga dekat sini kita tak akan sekat dari segi kaki. Okay, maksudnya kalau anda berniat untuk membuka 10 kaki ke, ini memang I leave it to you all untuk pergi manage. Tapi dekat Syam sini memang kita ada dia punya trick dan juga kita nak bantu bagaimana kita optimizekan dulu dan you boleh buka yang baru. Okay, so ini adalah konsep asas. Konsep asas untuk setiap orang pegang konsep ini. Okay, bila dah tahu konsep tu, okay, nanti Mr. Ng dah cerita, lebih senang anda kuasai. Okay, lebih senang anda kuasai. Setakat ini semua jelas. Okay, semua jelas. Okay, dan tanpa melengahkan masa,
saya ingin menjemput pengurus assistant manager kita untuk tanya sales ataupun nak tanya pasal top up. Inilah Mr. Ng yang selalunya membantu anda di belakang takbir. Okey, tapi hari ini Mr. Ng tampil ke depan untuk mengajar dan juga berkongsi tips-tips yang best untuk anda semua. Anda cuba catch up sebanyak yang boleh. Kalau mana bab yang tak berapa faham, nanti anda boleh rujuk balik kepada tim customer service lah. Dan saya bagi sikit idea bagaimana anda boleh mempercepatkan untuk kuasai ilmu ini. Bila Mr. Ng tengah cerita bahagian bab sistem, anda pun guna handphone, login sistem sendiri. Sambil tengok, sambil belajar. Ini akan membantu kita untuk ingat dengan lebih jelas. Dan tak akan senang lupa lah. So anda boleh tally dari situ. So itu saja untuk perkongsian I untuk membuka satu minda kepada semua orang. Saya serahkan kepada Mr. Ng. Mr. Ng dah ready? So ready. Selamat malam. Thank you Mr. Ng. Selamat malam semua sempurna. I share screen dulu. Boleh dengar suara saya ke? Boleh dengar suara saya. Terlebih dahulu saya bertentangkan business plan ini. Boleh saya tahukan semua pakar-pakar yang hadiri sempurna ini. Boleh tak saya tahukan pangkat D1 atau sampai D6? Boleh type komen 1. SM boleh type 2, SSM 3, DSM 4, DDM 5, CDM 6. I cekkan dulu. Kebanyakan ialah SM, SSM. Sebelum saya membentangkan business plan ini, saya akan bentangkan secara basic dulu. Nanti akan sampai yang lebih detail lah. I startkan business plan ini. Dalam kita punya business plan, Syam memperuntukkan 67% BW bayar secara bonus. Antaranya ialah 41% untuk pembayaran performance bonus, 15% untuk pembayaran SMT bonus, car fund 3%, CDM breakaway bonus diperuntukkan 3%, dan wawasan 5%. 67% ini kita akan dibayar penuh kepada sempurna. Ini ialah bahagiannya. Next slide. Selain daripada kita pembayaran bonus 67% BW, kita pun ada bagikan recurring profit, product rebate, B Extra reward yang seperti mana sempurna yang enjoy dalam B Extra Terapen, Teraset itu. Incentive Trick campaign yang baru-baru adakan incentive campaign Guangzhou, promotion ranking recognition yang baru-baru adakan semasa dalam Diamond Convention, dan CDM Extra Bonus dan CDM Exclusive Award lah, yang MDAB Performing Award itu. Antaranya, ini ialah semua benefit yang sempurna boleh enjoy selain daripada tapan bonus dan benefit tersebut. So far ada dengar ke semua suara saya? Semua dengar? So dalam kita punya marketing plan, kita ada point system, dan setiap barang Syam ada 2 point system. Satunya ialah point value untuk pengiraan pangkat, dan satunya ialah bonus value untuk pengiraan bonus. Pengiraan point value ini kita akan masuk dalam total accumulated point value ini untuk pengiraan pangkat. Dan manakala bonus value dalam current bonus month pada bulan yang sama, kalau distributor Syam ada
maintain 100 bonus value, dia boleh qualify untuk dapat performance bonus. Okay. So next slide. Okay, dalam introduction ranking, dalam business marketing plan, kita ada terbagi kepada dua ranking. Satunya ialah distributor level ranking. Another one ialah manager level ranking. Distributor level ranking ialah daripada D1 sampai kepada D6. Manakala manager level ranking start from SM sampai kepada CDM. Okay, so yang ada buka mic, boleh tutup mic dulu. Okay, dalam distributor level ranking kita bagikan kepada D1 sampai D6. Mr. Ng, please unmute. Okay. Boleh dengar ke? Boleh dengar suara saya? Okay. Dalam distributor level ranking, kita bagikan kepada D1 sampai kepada D6 dan TAPV untuk mencapai 100 point value akan mendapat D1 3%. Sampai kepada ranking ke atas untuk distributor level ranking sampai D6 boleh accumulate 12,000 dan enjoy 18% bonus value. Sebagai contoh, TAPV kita ialah accumulated. Misalnya, kalau pada bulan yang pertama, anda you ada buat 1,000 point value. So, you akan mendapat 3% untuk D1. Dalam bulan kedua, kalau you ada buat another 500 point value, total accumulate point value akan menjadi 1,500 dan you punya ranking akan naik kepada D1 sampai kepada D2. So, akan pergi kepada 3% kepada 6%. Okay, so next slide. Untuk manager level ranking, okay, kita ada sales manager, senior sales manager, diamond sales manager, double diamond manager, dan crown diamond manager. Okay, untuk sales manager, kita ialah hanya untuk accumulate 20,000 dan boleh terus naik kepada sales manager. Tapi untuk senior sales manager sampai kepada crown diamond manager, selain daripada untuk mencukupi TAPV, mereka perlulah membimbing salah satu direct atau indirect downline untuk mencapai ranking yang sebelumnya mereka capai. Sebagai contoh, diamond sales manager, kalau TAPV dia sudah mencapai 180,000 point value, dia perlulah membimbing salah satu direct atau indirect downline untuk membimbing satu ranking menjadikan promote kepada senior sales manager. Okay, so far okay? Boleh follow up ke? Sebab semua teori mungkin yang ini mungkin akan bosan sikit lah. So, masih boleh dengar ke? Okay ya. Okay. So, I continue. Okay, untuk part kedua saya akan bentangkan TAPV, ACC, GPV, maximum pass up point value dengan hierarchy network. So, I percaya semua entrepreneur sudah tahu TAPV, tapi apanya fungsinya ACC, GPV? Dan apanya ialah maximum pass up point value dan hierarchy network yang sesuai untuk entrepreneur dalam marketing plan Xiaomi ini. So, I jelaskan dalam slide seterusnya. Okay, untuk TAPV kita ialah stand for Total Accumulated Point Value untuk pengiraan ranking calculation. So, TAPV ini anda boleh nampak dalam member portal, dalam dashboard sana ada menunjukkan you punya TAPV. Okay, dan ACC GPV ialah stand for Accumulated Personal Group Point Value, ialah untuk menggambarkan segala sales point value yang anda join dari dulu sampai sekarang. So, dia perbezaannya ialah TAPV untuk kirakan ranking. ACC ialah untuk reflect sales dari beginning.
Kenapa ada dua perbezaan pengira ini? Ini sebab kita Syom ada mengamalkan sistem maximum pasar point value. Okey, sebagai contoh, anda boleh lihat sebelah kiri ada senario A. Kalau person SM yang sales personal dia ada buat 2,000. Dan D2 dia ada buat 6,000. D6 ada buat 12,000. So total accumulate point value ialah 20,000 dan ACC ialah 20,000. Sebab downline dia D2 dengan D6 sama kurang ranking daripada ranking SM. So tidak ada sebarang blocking point. Okey, untuk senario B, dalam personal sales dia ada buat 2,000, tapi dia ada downline ranking yang mana dia ada TAPV 22,000. Dan D6 dia ada TAPV 12,000. Sepatutnya dia punya point ada 36,000. Tapi TAPV yang dia dapat hanya 34,000 sebab SM sampai pas kepada SM, downline kepada upline hanya maksimum pasar 20,000. So ada 2,000 blocking. So dalam member portal anda, kalau you ada nampak sekiranya ada TAPV dengan ACC tak sama, maksudnya dalam network ranking anda ada ranking sama atau lebih tinggi daripada anda. So boleh nampak dalam TAPV dengan ACC yang tak sama. Okay? So far okay? Kalau okay boleh type 1, I nampak dulu. Okay, so I continue. Okay. Okay, untuk maximum pasar point value. Okay, dalam maximum pasar point value, kita ada mengamalkan sistem ini sebab ada sesetengah pengedar yang tertanya-tanya. Kalau pengedar join yang awal, mesti dapat benefit yang banyak berbanding pengedar yang join yang lewat. Sebenarnya tidak. Sebab Syom ada mengamalkan maximum pasar point value. Sekiranya upline anda tidak ada rajin atau tidak membeli atau tidak membuat follow up atau tidak bekerja sama dengan downline, lama kelamaan downline pun boleh naik ranking lebih tinggi daripada upline. So maximum pasar point value ini tujuannya ialah untuk memastikan upline sentiasa bekerja sama dengan downline untuk mencapai matlamat bersama. Okey, sebagai contoh, anda boleh ambil upline sebagai anda. Okey, kalau anda nak kirakan punya TAPV kan, semasa you ada buat top up ataupun yang tanyakan ranking ke, ada setut ke atau tidak, anda boleh gunakan formula seperti peta yang merah itu. Okey, untuk kirakan TAPV anda boleh gunakan ACC anda tolak ACC downline yang berpotensial untuk naik ranking campur maksimum pasar. Okey, sebagai contoh, anda sudah ranking SSM. Tapi you nak naik DSM. Okey, tapi you ada satu downline berpotensial untuk naik SSM. Okey, kalau SSM tolak SSM, pas kepada SSM, maksimum pasar ialah 60,000 saja. Maksudnya kena kirakan you punya ACC anda tolak downline ACC yang berpotensial naik SSM campur 60,000. So kirakan TAPV anda selepas downline sudah naik kepada pangkat SSM tersebut. So ini hanya satu chart, you boleh cross the line saja. So you boleh dapatkan maksimum pasar sekiranya downline yang ada naik pangkat. Okay, so far clear? So far clear? Okay. So next slide I ada bagikan satu contoh lah atau case. Okay, sebagai contoh. Okay, untuk downline ranking distributor. Downline ranking distributor ada pas kepada upline yang D1 sampai kepada DDM ialah 100% pasar. Sebab downline punya ranking lebih rendah daripada upline, maka semua point value-nya downline dia upline boleh ambilkan. Okey, untuk case kedua,
Sekiranya downline ialah SM dan upline ialah distributor. So 20,000 yang dia enjoy, yang TAPV, tapi pas kepada upline hanya 10,000 sahaja. Okey, manakala kalau SM kepada SM hanya 20,000. Okey, kes seterusnya ialah ranking SSM. Kalau pas kepada SSM maksimum 60,000. Okey, untuk DSM ialah 180,000. Dan manakala DDM dengan DDM ialah 720,000. Okey, kalau CDM pas kepada upline ialah maksimum pass up berdasarkan rank upline yang ranking lah. Okey, kalau ada yang tertanya-tanya yang ranking, kalau you punya upline ialah distributor tapi downline ialah CDM, 2 juta pas kepada upline hanya ambil 10,000. Walaupun downline CDM sudah ada buat mencecah sales 2 juta. Tapi upline hanya boleh ambil 10,000. Sebab tidak ada synchronize dengan downline tersebut lah. Okay, so far clear? Okay, okay, so saya ada satu case study. Okay, so untuk pergi kembali kepada hierarchy network. Okay, yang ini I nak tanyakan para entrepreneur. So sekarang ni hierarchy network ini ada type A, type B dan type C. Type A ialah susunan cucur sate. Okay, type B ialah susunan matahari. Dan type C ialah susunan hierarchy network yang seperti multi level lah. Okay, so saya nak tanyakan para entrepreneur sekarang ni hierarchy network yang anda yang ada prefer kepada you punya network anda sekarang ni. Boleh tak saya tahu? Type A ke, type B ke atau type C? Boleh type dalam komen. Okay, type C. Oh, ada orang type A ya. Okay. So, okay, dalam kita punya hierarchy network, sebenarnya tiga hierarchy network boleh buat dalam marketing plan shop. Tapi yang prefer untuk marketing plan shop ialah type C. Okay. Kenapa type C? So, untuk type A ini, sekiranya you buat susunan cucur sate, pada peringkat awalnya dari distributor D1 sampai D6, anda boleh naik pangkat secara mendadak. Tapi untuk calculation bonus, anda dapat ialah sama selain untuk blocking. So, bonus anda tidak dapat banyak untuk susunan sate ini. Okey, untuk type B, susunan matahari. Kalau you susunan matahari ini, pada peringkat awalnya, anda boleh naik pangkat sampai SM secara mendadak. Tapi, bonusnya pun boleh dapat banyak juga sebab you boleh dapat overriding yang banyak. Tapi in future, untuk kenaikan pangkat SSM sampai kepada CDM akan menghadapi cabaran yang besar sebab susunan matahari ini tidak ada kumpulan atau grup yang kukuh untuk pastikan cara kedua untuk dapatkan membimbing salah satu downline untuk naik pangkat yang anda capai sebelumnya. So, after that you nak naik SSM, you kena cari satu SM pun susah untuk susunan matahari ini. Okey, dalam type C ini, untuk multi level ini kita prefer sebab upline dengan downline akan saling bekerjasama untuk pastikan kumpulan yang sedia ada boleh berkembang bersama. Okey, so type C lebih prefer yang ada type A ini nanti masih boleh buat semula. Okey, yang ini nanti saya akan ajarkan cara untuk susun balik hierarchy network anda. Okey, untuk hierarchy network yang tadi saya ada beritahu, type C lebih sesuai. Untuk ranking ini untuk mencapaikan bonus dan point value yang lebih optimal atau maksimal. So ini suggestion untuk dapatkan hierarchy network ini. Untuk ranking D1 sampai kepada D6, at the beginning, perlulah ada 2 atau 3 active leg. Active leg maksudnya apa? Active leg maksudnya leg kena ada buat pembelian setiap bulan.
Okey, untuk D1 sampai D6, 2 atau 3 leg yang active leg di mana setiap active leg perlulah ada 2 atau 3,000 point value. Okey, manakala ranking SM atau SSM perlu ada 3 atau 4 active leg di mana setiap active leg perlu ada 3 atau 4,000 point value. Dan untuk DSM perlulah ada 4 atau 5 active leg dan perlu ada 7,000 point value. Dan untuk TDM perlu ada 5 atau 6 active leg. Setiap active leg perlu ada 10,000 point value. Dan last untuk ranking CDM perlulah melebihi atau sama dengan 6 active leg. Setiap active leg perlu ada 20,000 point value. Ini sebagai kita punya data analisis. Kalau you ada active leg yang sedia ada, you punya bonus dan ranking akan dapat bonus yang banyak. Untuk D1 sampai SSM yang rank bonusnya tak kurang daripada 3 digit. DSM dengan TDM kalau ada active leg yang sedia ada tak kurang daripada 4 digit. Manakala boleh sampai 5 digit juga. Untuk CDM pun sama. Kalau ada 6 active leg yang banyak, boleh sampai 5 atau 6 digit punya bonus. Okay, so far clear? Okay ya. So dan lagi satu, 2 kolom ini untuk khas untuk DSM sampai DDM, kalau ada ranking sama dengan anda, sama ada you punya download ada DSM atau DDM, perlulah ada at least ada 3 active leg yang lebih rendah ranking daripada anda untuk pastikan you punya bonus boleh dapat optimum juga, yang boleh dapat banyak juga. Untuk CDM perlu ada sekurang-kurangnya 4 active leg yang lower ranking daripada anda. So kalau sudah sampai CDM, kalau you ada 6 leg, you ada 2 CDM leg yang aktif, perlu ada 4 leg yang lower ranking daripada anda. Okey, sebagai contoh, anda sudah ada 2 CDM dan ada 1 TDM. Kalau sudah TDM ini, masa anda CDM ini perlulah berkembang satu leg network yang lain untuk memastikan selepas TDM sudah naik kepada CDM masih ada active leg yang boleh ganti. So far clear? Okey ya, so far clear. Okey, so I pergi kepada case study ya. Okey, untuk case study ini, so ya gunakan formula yang sama, TAPV upline, ACC upline, tolak ACC downline potential naik pangkat, campur maksimum pasar. Okey, untuk hierarchy network ini ialah sebenarnya case yang sebenar, yang real case study. Okey, pada bulan yang sama. Okey, sebagai contoh, dalam person E, dia ada buat personal point value ada 6,000. So, dia akan naik pangkat kepada 15% dan TAPV akan menjadi 6,000. Untuk person D, dia boleh dapat 20,000 daripada 6,000 downline-nya. TAPV dia akan mencecah 20,000 dan dia ranking akan menjadi 21%. Tapi untuk person C, dia pun ada buat 3,000. Tapi sepatutnya ACC dia ada 23,000. Kalau kirakan formula yang TAPV ini, TAPV 23,000 tolak 20,000 campur distributor yang sekarang yang ada person C, SM pass kepada distributor hanya maksimum dapat 10,000 saja. So dia punya person C punya ranking hanya D6. So 18% saja, bukan SM. Dan person B ialah dia ada ACC 26,000, tapi kirakan formula petak merah itu 26,000 tolak 20,000 campur 10,000, SM kepada distributor hanya 10,000, TAPV hanya 16,000. So dia ada tambah 3,000 hanya daripada person C saja. Okey, untuk person A,
dia dapat ACC GPV 30,000. So 30,000 tolak 21%, 21% person D. So maksimum pass up 10,000 sebab SM pass kepada SM 10,000. So person A dia cukup untuk naik kepada 20,000. So kalau dia sudah naik kepada 20,000, kita ada formula yang lain, sistem akan automatic calculate 30,000 tolak 20,000, SM pass kepada SM maksimum 20,000. So dia akan dapat TAPV 30,000. So ACC dengan TAPV ialah sama. So dalam real case ini, dia ada buat sales 30,000, tapi hanya ada person D dan person A untuk naik pangkat SM saja. Tapi B dengan C tak dapat naik. So ini ialah type A yang susunan satu itulah. So kita menggalakkan susunan sales ini hanya type C saja. Okay, so far slide ini clear? Okay ya. Okay, yang ini ialah semasa yang you buat case study yang ataupun yang ada nak naik ranking ataupun semasa buat top up. Okay, ini case study ini. Okay, dalam dia case ini, A, dia ada TAPV 185,000. Dia sudah ada cukup point untuk naik kepada DSM. Dan dia ada dua downline, direct downline ada indirect downline, berpotensi untuk naik SM. So, B, TAPV 58,000. C pun TAPV 58,000, tapi ACC B 103,000. B ialah 103,000, C ialah 65,000. So, dalam case study ini, sekiranya B dia dapat tambah sales 2,000. So kalau B dia tambah sales 2,000, B dia akan naik kepada SSM. So kalau gunakan formula yang peta yang sebelumnya saya jelaskan itu, 185,000 tolak 103,000 campur maksimum pass up 60,000 macam mana kira. Dia sudah naik kepada SSM. So SSM pass kepada SSM sebab anda belum naik ranking lagi ya. So pass kepada SSM maksimum 60,000. So menyebabkan TAPV akan sedut menjadi 142,000. So sekiranya B dia naik kepada SSM, TAPV A dia akan berkurang menjadi 142,000. So ranking dia akan sama blocking. So menyebabkan A dia tidak dapat naik kepada DSM. Okay. Case B ini clear ke? So far clear? So far okay? Okay ya. Okay. Untuk case lain pula. Okay. Kalau person C untuk tambah sales 2,000. C dia akan naik kepada ranking SSM. So formula 185,000 tolak 65,000 campur 60,000. So cukup untuk A naik kepada TAPV 180,000 untuk naik kepada pangkat DSM. Okay, so sekiranya C naik kepada SSM, A masih cukup untuk naik kepada DSM. So A dengan C dia akan naik bersama. Okay, dalam case macam ni, kalau macam ni C dia boleh naik, tapi B macam mana? Okay, untuk sebagai contoh, A dengan C dia naik pada bulan Ogos. Okay, selepas bulan September, A dengan C punya ranking sudah fix. A punya ranking sudah fix. So B boleh naik pangkat pada bulan September untuk bulan yang seterusnya. So inilah type C punya hierarchy network kena bekerja sama lah untuk pastikan ranking upline downline kena naik bersama. Okay. So ini case yang A, B, C punya case study. So far clear eh? So far okay ya? Okay. So I beralih kepada part 3 untuk kirakan performance bonus, SM Development bonus, car fund dengan wawasan.
Okey, untuk performance bonus, kita membayar 41% BV bayar sebagai bonus. Dan performance bonus kita ada kira kepada dua. Satunya ialah personal performance bonus. Keduanya ialah overriding performance bonus. Okey, untuk cara macam mana kira? Untuk case study ini, dalam distributor A, dia ada ranking 41% dan personal BV ada 1000. So 1000 darab 41% ialah RM400 RM410 ialah categorized sebagai personal performance bonus. Untuk overriding, dalam distributor B dia ada buat 1000 BV dan ranking 6%. So override 41 tolak 6%, dia boleh dapat RM350. Dan grup distributor C, dia totalnya ada 2000 dan dia boleh dapat 2000 darab 41% tolak 9%, totalnya dapat RM640. So total up semua performance bonus categorized sebagai performance bonus ialah 1400. Okey, so pakai untuk slide ini. Ini secara basic dah. Untuk D1, D6 kena fahami macam mana untuk kirakan performance bonus dulu. Okey ya. Okey, untuk slide seterusnya. Dalam performance bonus ni, distributor A, dia adalah 36% TDM. Dia ada buat 1000 BV. So totalnya personal performance bonus dapat ialah RM360. Untuk distributor B, 1000 personal BV darab 36% tolak 6%, dia boleh dapat 300 BV. Tapi dalam grup distributor C, C ialah ranking CDM. So 2000 ini, grup BV ada 2000, C dengan D. A dia tidak dapat override sebab rankingnya lebih rendah daripada distributor C. So, dia hanya boleh dapat personal performance bonus dengan overriding performance bonus dari distributor B sahaja. So, total up hanya boleh dapat 660. Okey, so far clear? Ini untuk contohlah untuk kirakan kenapa you tidak dapat override you punya downline punya performance. Sebab ranking sama ataupun ranking lebih tinggi daripada anda. Okey, so far clear untuk slide ini? Okey. So saya akan beralih kepada SM Development Bonus. Yang ini lebih fokus sikit. Saya akan bentangkan fokus ini. 15% BV akan bayar secara bonus. Dan untuk dapatkan SM Development Bonus, dia ada 3 syarat. Satunya, syarat pertama, ranking kena mencapai SM dan ke atas. Kedua, minimum personal BV kena mencapai 200 bonus value. Ketiga, minimum SMPGBV kena mencapai sekurang-kurangnya 1000 bonus value. Apa maksudnya SMPGBV? SMPGBV bermaksudnya Sales Manager Personal Group Bonus Value. Ialah Sales Manager kumpulan sendiri punya jualan. Okey, macam mana untuk mencapai SMPGBV? Ada 3 sumber. Pertamanya, personal sales sendiri. Personal sales BV sendiri. Kedua, sales group downline BV di mana dia ada ranking D1 sampai D6. Mereka tidak akan capai SM bonus. SMPGBV ini akan pas kepada anda. Ketiga, SMPGBV pasar. Untuk manager level ranking SM sampai kepada CDM, mereka tidak ada qualified SM bonus di mana tiga-tiga syarat tersebut personal BV 200 dan SMPGB 1000 mereka tidak mencapai. SMPGB mereka akan pas kepada upline. So ketiga-tiga sumber ini anda boleh dapatkanlah untuk SMPGB ini. Okey, so far clear untuk SMPGB ini. Sebab ini tiga-tiga sumber ini anda kena faham dulu. Sebelumnya untuk kirakan SMPGB. Okey ya. Okey, so saya akan beralih kepada
Slide seterusnya. Okey, untuk contoh ini, SM, person A dia 21%, personal BV ada 200. B, C, D, E ialah distributor. So, person A dia boleh dapat SMPGB daripada sumber pertama, sales personal sendiri, sumber kedua, distributor punya level punya SMPGB. So, total up dia boleh dapat 1000. So, 200, B 200, C 200, D 200, E 200, total up 1000 SMPGB yang dia dapat. So, SM untuk person A ini dia boleh qualify SM bonus. Okey, untuk case ini SSM person A dia 26%. Person B dia ada 200. Dan person B 15%, 200. D rankingnya 6%, personal BV 200. Untuk person C dia 21%. Personal BV 400. Person E 9%, 100. Dalam kes ini dia dapat 3 sumber, satunya personal sales sendiri, sumber kedua distributor level dan sumber ketiga SM ke atas tapi mereka tidak qualify SM bonus. Okey. Dalam person C dia punya SMPGBV hanya 500. Tadi ada 3 syarat kan? Syarat pertama SM. Dia sudah ada. Syarat pertama ada. Person B yang personal BV ada 400. SMPGBV 500. So syarat ketiga tidak memenuhi syarat tersebut. So 500 PV ini akan pass kepada person A dan distributor untuk SMPGBV A ini dia akan mencapai 1100. 200, 500, 200, 200. Total up 1100. Okey, so far case ini clear untuk sumber ketiga-tiga sumber ni. Okey ya. Okey. Case seterusnya. Okey, untuk case ini dia pun sama, person A dia ada 21%, 200 PV. B, D, doktornya personal PV ada 200. Okey, CDM 41%, personal PV 100. Okey, dalam case ini CDM person C syarat pertama ada, ranking SM ke atas. Syarat kedua tak ada, dia tidak ada 200 PV. Tapi syarat ketiga ada 1000. Tapi ketika tiga syarat kedua dia tidak memenuhi. So, maka 1000 dia akan pass kepada person A. Walaupun person C ranking lebih tinggi daripada person A. CDM punya SMPG masih boleh pass kepada person A yang ranking hanya SM saja. Sebab untuk SMPGBV kita tidak kira pangkat. Kita akan kirakan siapa yang qualified. So dalam kes ini 1000 dia akan pass kepada person A dan campurkan 200, 200, 200 totalnya ada 1600. So person A dia akan qualified SM bonus dan person C tidak qualified SM bonus. Okey, ini case ini okey ya. So far clear ya. Okey, so case seterusnya. Okey, ini SSM sama 26%. Okey. Untuk case ini dia ada dua sumber. Satunya sumber pertama. Okey, untuk SM person B. So tengokkan personal BV ada 400, D dia ada 600. DSM person C dia ada 100, distributor E 900. Untuk DSM dia ada qualify ke atau tidak qualify? Boleh tak saya tahu? Boleh tak dalam chat box? Person C, DSM person C ada qualify tak? Okey, tak qualify. Okey, untuk person B, yang SM person B, ada qualify tak? Person B. Okey, betul.
Okey, dalam kes ini, SM person B, dia memang akan qualify. So, syarat pertama dia cukupi, memenuhi. Syarat kedua memenuhi. SMPGBV 1000 pun memenuhi juga. So, SMPGBV untuk person B, dia ada dapat dan dia tidak akan pass kepada SSM person A. Dan di SM person C punya SMPG ada pass kepada person A. So, sebab kalau person B sudah ada qualify, SMPGB akan break away. Sebab B dia akan entitled SM bonus. Okay. So, kalau kes macam ni, dia boleh bergantung kepada SMPGBV 1000 daripada DSM person C sahaja. Okay, so total up 1200. Okay, tapi ada setengah sempurna ada semasa top up kan? Ada tanya, kenapa I punya SMPG akan tarik balik? Atau kenapa SMPG tiba-tiba tak cukup? Okey, ada syaratnya. Ada cara kenapa macam ni. Okey, kerana kalau DSM pada hari top up day ataupun semasa closing, dia ada top up 100 BV sampai kepada 200 BV. So, dia akan menyebabkan 1000 BV yang pas sebenarnya kepada person A akan sedut balik kepada DSM C dan C dia akan qualify SM bonus. Dan A dia tidak dapat SMPGB 1000 itu, so makanya person A dia tidak dapat SM bonus. C dia akan dapat SM bonus. So far clear. So kena sentiasa perhatikan dalam dashboard kita punya personal BV dengan SMPGB. Kalau ada sedut, kenalah buat pada hari top update. Dan boleh tahukan you punya SMPGB daripada sumber yang mana satu. Sumber pertama ke, sumber kedua ke, sumber ketiga. So dalam SMPGB, I prefer anda refer sumber pertama dengan sumber kedua. Sumber ketiga lebih risky sikit sebab ada sesetengah SM sampai CDM mereka akan buat top up ataupun closing dia mereka akan buat sales lagi. Okey, so far okey ya. Okey, cara untuk semak SM bonus atau SM PGBV. Okey, anda boleh rujuk balik dalam portal anda. Okey, dalam Shopreneur, menu Shopreneur you akan nampak dashboard, you klik dashboard. You akan nampak satu sales performance. Dan you lihat current month saja. Current month, personal BV dengan SMPGBV. Pastikan kedua-dua syarat ini cukupi. Okey. Lepas tu, anda pun boleh nampak you punya SM Qualified League. Ini SM Qualified League untuk menentukan seberapa level anda boleh makan untuk SM bonus. Okey. Macam mana untuk semak SMPGB daripada sumber yang mana satu? Okey, you klik dalam genealogy, network statistik, lepas tu pilih current bonus month dan anda akan nampak level kosong ialah anda, personal BV dengan SMPGBV. Dan anda hanya just lihat level satu saja dan untuk cari sumber yang mana satu yang you dapat. Okey, untuk kes ini 200 SMPG 1040 dia dapat daripada sumber pertama 204 dan sumber ketiga daripada member 3 44 dan member 4 392. Totalnya 1040. So pastikan kalau ada sesiapa downline ataupun ranking ada top up, kena top up dalam you punya personal sales lah untuk cukupkan you punya sumber pertama tersebut. Okay, so far clear dalam portal berkenaan untuk semak SMPGBV. So far okay, so far clear. Okay, so I beralih kepada tipsnya untuk dapat SM bonus. Okay, untuk dapatkan SM bonus yang banyak, pertama, you kena hierarki network anda perlulah type C yang saya beritahu tadi, multi level type C.
3 leg. Keduanya, kena perlulah banyakkan SM bonus qualifier. Bukan banyakkan SM. Kena banyakkan you punya network direct downline kena ada banyakkan network yang qualified SM bonus. Okay. So far clear? Okay ya. So kalau you punya SM bonus yang downline yang ada dapat banyak, dari segi level generasi ini, anda pun boleh akan dapat network yang untuk dapatkan SM bonus yang banyak juga. Sebab kita akan kirakan SM PGBV, for example, kalau you punya downline yang you dapat 10,000 untuk SM PGB untuk level 1 untuk downline anda, dan you akan dapat level 1 untuk downline anda. Okay, so far ini sistem untuk kirakan bonusnya, sistem akan automatic kira. Yang untuk tipsnya untuk dapatkan bonus banyak, banyakkan SM bonus qualifier. Okay ya. Sebentar. Sebentar. Okey. Okey, untuk beralih kepada Kafan, tabung kereta, Syam memperuntukkan 3% BV diperuntukkan untuk pembayaran tabung kereta. Okey. Cara dia untuk qualify Kafan, pertama, perlulah ranking SSM dan ke atas. Okey, keduanya minimum personal BV kena ada 200. Ketiga, minimum SMPGV kena ada 1,000. Keempat, perlulah ada 3 SM leg. 3 SM leg ya, yang ini amat penting. 3 SM leg di mana setiap leg kena mencapai 6,000 BV. Dan keempat-empat syarat ini perlulah 4 bulan berturut-turut untuk memenuhi. Dan selepas 4 bulan memenuhi, barulah boleh qualify bonus tabung kereta. Okay, so far clear? Perlulah 4 bulan berturut-turut. Okay, so far clear. Okay, so I beritahu cara untuk qualify Kafan bonus case study. Okay, sebelum pergi kepada case study, ini sebagai contoh. Okay, dalam bulan Januari, anda sudah qualify Kafan bonus. Okay, Kafan requirement. February, second month untuk Kafan requirement pun ada qualified. Okay, tapi March tidak qualified. Mungkin dia tidak cukup SMPG 1,000 atau 6 leg, 3 leg, dia hanya 2 leg yang ada 6,000 BV. So, dia tidak qualified. So, kalau bulan January, February dia qualified, March tak qualified, kena start semula. So, April dia kena start semula untuk bulan kedua, bulan pertama, Mei bulan kedua, Jun bulan ketiga, sampai kepada bulan Julai. Barulah dia entitled qualified Kafan. Yang itu kita sentiasa panggil bulan keempat qualified dapatkan license. Okey, selepas dia dapatkan bulan keempat ni, barulah dia entitled dapat Kafan bonus sekiranya dia qualified requirement yang empat-empat itu tersebut. Kalau bulan Ogos dia qualified, dia dapat Kafan bonus. Tapi September dia tidak qualified. Adakah dia kena start semula 4 bulan berturut-turut? Tidak perlu. Sebab dia sudah ada 4 bulan berturut-turut. So bulan Oktober dia qualified requirement, dia masih tetap boleh dapat Kafan bonus. Okay. Okay, ini case study. So, I nak tanyakan. Okay, untuk case study ini, di sifar A, dia ranking SSM. Personal BV 200, SM PGBV 1,000.
dalam dia ada 3 leg, B, C, D. Okey, tissuer B 21%. Personal BV 200. Group bonus value ada 6,000. Tissuer C 26%. Personal BV 200. Group bonus value ada 7,000. Dan tissuer D dia ada 200. Group BV 6,000. Dan hanya distributor saja 15%. So adakah ini qualify ke atau tidak qualify? Case ini. So boleh tak dalam chat box qualify ke atau tidak qualify? Ada yang kata qualify. Okey, ada yang kata tidak qualify. Okey, ada yang kata qualify, ada yang kata tidak qualify. Okey. Untuk case study ini tidak. Dia tidak qualify kafan untuk tissuer A. Kenapa? Dia ada 200, 1,000 syarat kedua, ketiga ada. Tapi syarat ketiga tidak ada. Sebab kita akan rujuk kepada SM leg. Walaupun dia leg ini, dia ada 6,000. Tapi kita sistem akan rujuk kepada SM leg, di mana grup BV hanya ada 5,800. Makanya distributor A ini pada bulan tersebut tidak qualify. Okey. So far clear, eh? Okey, so far clear. Okey. So I pak kepada case seterusnya. Okey, untuk tissuer A ini SSM personal BV 200. SMPGV 900. B 200, group BV 6,000. SM juga. Tissuer C 26%. Group BV 7,000. Personal ada 200. Tissuer D 15%. 200. 6,200. So case ini dia ada qualify ke atau tidak qualify untuk tissuer A, untuk kafan ni. So boleh tap dalam chat box. Order ada case, ada yang kata qualify, ada yang kata tidak. Okey, ada yang kata qualify. Okey, untuk case ini ya tidak qualify. Kenapa? Okey, dalam leg ini dia ada SM leg 6,000 untuk SM leg. B qualify. C dia ada group BV 7,000 qualify. G baik bagi kepada SM 6,000. Dia ada syarat keempat ada qualify. Tapi kebanyakan shopowner miss out ialah syarat ketiga. Syarat ketiga ialah SMPGBV. So SMPGBV dia tidak ada 1,000. Maka syarat ketiga tidak ada, maka tissuer A ini dia tidak qualify. Walaupun dia ada 3 SM leg 6,000. Yang ini kebanyakan shopowner miss out syarat ketiga ini. Mereka ingat hanya untuk cukupkan 3 SM 6,000, mereka miss out SMPGBV. Okey, so far okey ya. Ya betul. Memang often sentiasa overlook. Okey. Okey, so case seterusnya. Okey, so case ini ada qualify ke ada tidak qualify? So tissuer A ini dia ada 200, SMPGBV 1,000. B, SM 200, 6,000. Okey, C 200, 7,000. G sana SM 500, 6,000. So, okey betul. Ngam ada qualify, betul qualify. Okey, case ini ialah qualify. Sebab syarat kedua ada, syarat ketiga ada, syarat keempat pun ada. So, case ini qualify. So, kena fahamkan untuk kafan, kebanyakan member ialah miss out SMPGBV lah. Okey. So, cara untuk macam mana untuk check kafan sama ada qualify ke atau tidak qualify. Pertama, pergi kepada portal anda, sema dalam dashboard.
Keduanya, SEMA Personal BV, SMPG BV, pastikan ada 200 dengan 1000. Okey, ketiga, SEMA dalam Kafan Qualifier Leg, pastikan ada 3 leg ke atas. So, kalau kes ini dia sudah ada 4 leg, maka untuk bulan tersebut, dia ada Qualified Kafan. Entitlement. Kalau dia ada tapak license, yang ni bulan ini ialah bulan kelima, dia boleh tapak tabung kereta. Kalau bulan pertama ini, so dia adalah bulan pertama. So dia kena remark lah, bulan Ogos ni bulan pertama. So September dia kena pastikan qualified lagi. Sampai ke 4 bulan berturut-turut. Okey, cara untuk semak Kafan Leg macam mana tapak. Okey, pergi kepada genealogy. Okey, network statistik. Okay, bonus summary untuk current bonus month. Sorry ya, ada satu slide lagi. Tunggu sebentar, I share sekali lagi ya. Okay, so ada sedikit technical. Okay, it's okay. Untuk Kafan Leg ini, anda boleh semak dalam level kosong sana, you boleh nampak you punya personal sales. Level 1, you boleh nampak you punya direct downline dan you boleh nampak you punya group bonus value. Kalau ada 6,000, maka you ada tapak itu bonus. Kalau SM Leg, direct downline tak ada SM Leg, you kena go down kepada level kedua sampai mencari satu SM Leg yang baru. Okay, so far Kafan bonus ada sebarang isu, ada boleh tak dalam chat box. Okay, cara untuk tapak tabung kereta banyak, hanya satu cara saja. Cukup kena lebih banyakkan sales group bonus value. Sebab tabung kereta kita akan kira berdasarkan group bonus value anda. Semakin group bonus value anda banyak, semakin Kafan bonus anda you boleh dapat. Okay, so I pergi kepada wawasan. Okay, wawasan lebih senang sikit. Ya, Syam akan memperuntukkan 5% PV bayar secara bonus. Okey. Dan syaratnya ialah pertama kena ranking SM ke atas. Ranking SM sudah boleh fight wawasan. Okey. Keduanya minimum personal PV kena ada 200 PV. Ketiga, perlu ada 6 leg di mana setiap leg kena mencapai 3,000 PV tanpa kira pangkat. Okey, bukan SM leg tanpa kira pangkat. So, sebagai contoh, dalam kes ini, Tisha A, dia 31%. Personal PV ada 200. So, dalam kes ini, dia ada 6 leg. Dalam 6 leg ini, B dia 21%, C, CDM, D, DSM, E, SSM, F, distributor. Okey, G, 21%. Tanpa kira pangkat, maksudnya setiap 6 leg ada 3,000, dia boleh qualify wawasan. Okey, so far clear? So ini kita kirakan SM leg Okey, so far okey okey. Cara untuk semak wawasan. Pertama, pergi kepada portal. Kedua, semak dalam personal BV. Okey, ketiga, semak dalam wawasan qualified leg. Kalau ada 6 leg, maksudnya sudah ada qualified wawasan. Ini beza dengan Kafan. Kafan dia kena perlu ada 4 bulan berturut-turut. Wawasan tidak perlu. Wawasan kalau sudah ada qualified 6 leg dan ada 200 BV, bulan tersebut boleh terus dapat bonus. Kafan tak sama. Kafan kena perlu 4 bulan berturut-turut. Wawasan tak perlu. Wawasan sudah qualified, terus dapat bonus. Okay. So,
Macam mana cari semak wawasan lek? Okey, pertama genealogy, network statistik dan pilih grup bonus fund, current bonus fund. Okey. Dalam level kosong, semak personal BV, SMPG BV. Okey. Dan boleh nampak level 1 group bonus value ada setiap leg ada mencecah lebihi 3,000. Ini ialah 6 wawasan leg ini. Dan tadi Kafan itu pun sama, semak dalam level 1 juga, yang group BV itu. Okey, so far clear? Wawasan senang saja. 6 leg yang setiap leg mencapai 3,000. Senang saja. Okey, cara untuk dapat wawasan yang banyak sama juga dengan tabung kereta. Semakin banyak sales group bonus value anda, bonus wawasan akan dapat banyak. Sebab untuk wawasan kita kirakan berdasarkan group bonus value. Tabung kereta pun sama berdasarkan group bonus value. Okey ya. Okey, cara untuk dapat bonus yang banyak. Okey, tadi yang SM bonus kita dikirakan berdasarkan SMPGBV ya. Okey. So dalam tips untuk dapat bonus yang banyak, pertama, perlulah ada strong personal sales. Strong personal sales maksudnya anda tidak perlu yang untuk dapatkan customer kan. Tidak perlulah semua customer jadikan shopowner. Anda perlulah ada sendiri punya customer line ataupun customer base. Ini untuk support you punya personal sales BV anda. Okey. Sebab tidak semuanya customer sesuai untuk jadi member shop. Mungkin mereka hanya just nak purchase saja dan tidak berminat untuk jadi bisnes. Mereka hanya purchase saja. So tidak perlu semua customer jadi member. Sebab kalau jadi semua customer jadi member, so source untuk menjual kepada consumer ataupun kepada market akan menghadapi cabaran yang besar. Okey, keduanya dari customer, selepas customer sudah beli shop punya produk, mungkin dari 10 customer ada satu customer berminat untuk join. Barulah you recruit mereka masuk dalam kita punya keluarga shop. Okey, dari segi recruitment, at the beginning perlulah ada 2 atau 3 leg dulu untuk kembangkan you punya network. Selepas sampai kepada CDM ke, pastikan selepas ada downline jadi DSL atau DDM, perlulah bersedia untuk cari satu network atau satu leg untuk gantikan network yang sedia ada. Kemungkinan network DSL sampai DDM ini, dia lama kelamaan mereka akan jadi CDM. Okey. Ketiga, perlulah build up leg yang banyak. In future kena sampai kepada 6 leg untuk cukupkan wawasan. Okey. Keempat, qualify SM development bonus dulu. At ini first level ni, qualify SM development bonus. Lepas tu second level, banyakkan SM level punya ranking, banyakkan SM mereka qualify SM bonus. Okey, mereka qualify SM bonus, mereka dapat dari generasi pertama, anda boleh dapat daripada level generasi 1 sampai kepada level generasi ke-7. Okey, kelima, qualified wawasan dan qualified Kafan. Okey, dalam 5 tips ini, anda boleh dapat bonus yang banyak. Dari segi mungkin sampai mencecah sampai 4 angka atau 5 angka. Okey, so itu saja saya punya perpetangan. So ada sebarang pertanyaan? Okey, untuk personal BV. Personal BV 100 BV sudah cukup untuk entitled performance bonus. Tapi SM bonus, Kafan, wawasan perlulah ada 200 BV.